Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa ta'sir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Surah apa 29 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 30 dah ni. Mana ni? Dan tiada bagi isi kahwin hingga baca dah mut'ah. Dan demikian lagi tiap-tiap bercerai sama ada. Situ dah. Cadar tak? Dan tiada bagi isi kahwin itu hingga pada. Baca dah saya. Sudah. Asal demikian lagi tiap-tiap bercerai sama ada dahulu padanya dukhul atau kemudian daripadanya tiada dengan sebab perempuan, maka hukumnya seperti talak juga. Itu pun bahasa baca dah lagi dah. Ya dah. Demikian lagi bawah tu. Dan demikian lagi di bawah. Hah? Dan demikian lagi jika di bawahnya. Mungkin. Demikian lagi tiap-tiap bukan? Demikian lagi Tiap-tiap bercerai. Hah? jika ditolaknya. Jaga. Kau suka apa ni? 30. Kini jika ditolak itu kemudian pada dukhul yang dapat sekalian isi kahwin. Baca dah ni. Baca dah. Bawah tu sebagai. Dan demikian lagi tiap-tiap bercerai. Demikian lagi mana supaya masalah yang lepas dah, masalah talak apa semua tu. Bagi demikian lagi isyarat pada masalah khilaf. Ada khilaf. Nak tahu masalah khilaf banyak, tengok Al Jubi banyak. Dan demikian lagi apa dia katanya tiap-tiap bercerai mana pisah di antara suami isteri. Bercerai sama ada takmim, sama ada dahulu, mana sama ada bercerai itu dahulu daripadanya tu dukhul bersubuh, dukhuluz zakar fil farj. Sebelum ada dukhul atau kemudian padanya dukhul. Supaya hukum dia sama. Bersamaan supo. Apa dia? Tiada dengan sebab perempuan. Tiap-tiap tu mubtada, khabar dia maka hukumnya seperti talak ju' tu khabar. Tu khabar di situ. Jadi tiap-tiap bercerai di antara suami isteri, mana-mana cerai di antara suami isteri sama ada dulu daripada dukhul atau selepas dukhul. Tapi bercerai saat ini tiada. Mana dengan ketiadaan, tiada tu mana ghairah lah seolah gitu. Hal. Harapnya bukan, tiada mana bukan dengan sebab perempuan. Tapi bercerai itu bukan sebab puan. Bukan sebab pada puan dah. Mana bukan puan yang mempasahkan, bukan puan tu yang suh talak seperti khalaq masalah bukan. Bukan hak dia dah. Kalau tu maknanya apabila berceraian di antara suami isteri selepas dukhul atau sebelumnya, tapi masalahnya sebabnya bukannya daripada perempuan dah. Sebab pisah tu, sebab cerai tu. Sebab bercerai itu bukan pihak perempuan. Kalau pihak puan, tu lain. Khabar dia, maka hukumnya hukum tiap-tiap cerai tadi ialah seperti talak juga. Supaya masalah talak. Supaya masalah talak juga. Apa dia tafriq padanya? Seperti. Apabila hukum supaya masalah talak, maka wajiblah. Ini pada makna panggil ini tu tafriq, tapi pada makna wajah syabah bagi seperti itu.
Wajah syabah tu ya tak kadang dia di khabar, kadang dia jumlah macam-macam lah. Bagi pada makna maka wajib memberi mut'ah itu dia panggil wajah syabah pada makna wajah syabah seperti. Tapi di sini tafriq, maka tu tafriq padanya seperti apa yang hukumnya serupa, maka wajiblah memberi mut'ah. Lepas tu kalau dia tanya, "Apa mana wajah syabah dia?" Tu dah. Wajah syabah dia tafriq tu dah. Kerana wajah syabah maknanya jamak, dia adanya musyabah bih. Maka wajib memberi jenis wajib atas suami memberi mut'ah itu wajib juga. Apabila cerai. Tu dia. Tiba-tiba cerai saat ni sebelum daripadanya tolak ataupun selepasnya tak kira lah. Tapi bukan sebab puas, maka hukumnya sebenarnya masalah tolak dah. Ini tolak tak ada kira lah sebab siapa pun masalah tolak. Tapi sepatutnya tengok bercerai itu bahasa Melayu, tolak itu bahasa Arab tu lah kali tu. Dah. Murad katanya bercerai itu mana berpisah. Kalau tolak ni mana tu apalah ibarat bercerai itu mana umum lah, seolah Syekh Daud yang bezakan. Kalau tolak tu khas padanya suami. Kalau tolak khas pada suami. Kalau bercerai ni maknanya firaq. Apalah firaq tu maknanya emonya pasah, sebab ada aid, emonya khalaq, ada bayaran. Sebab tu mana bercerai. Kalau tu mana bercerai antara suami isteri sebelum dukhul atau selepasnya, tapi bukan sebabnya pada puas, maka hukum serupa salah tolak oleh suami tu. Kalau suami tolak samalah. Apa hukum dia? Wajah syabah. Maka wajib memberi jenis oleh atas suami memberi mut'ah itu. Wajib mut'ah lah lepas dah tafsir mut'ah. Mut'ah ni maknanya adalah harta yang suami beri padanya isteri tu bilanya cerai tu. Wajib nak beri. Itu hukum dia. Sama ada sebab bercerai, bad bukan bad. Ra tu bukannya waw lah. Sama ada maknanya hukum samanya. Wajib saat ni tak ambil pada wajib. Sama ada sebab bercerai itu daripada suaminya seperti Islam suaminya perempuan yang kafir. Ini masalah sebab. Dia tanya sama ada bercerai itu daripada mana keluar pada suaminya. Misalnya seperti Islam suaminya apanya? Perempuan. Panggil perempuan itu badal badannya. Suaminya mana suami bagi perempuan yang kafirah. Ini bini kafir, suami kafir, tapi suami masuk Islam. Atau murtad suaminya. Mana suami itu murtad, na'udzubillah. Semua berhala atau itikad Tuhan dua. Faham dah? Kalau kita berat lagi maknanya itikad Tuhan berjisim. Kalau berjihad tu khilaf lagi. Jumhur ulama tidak hukum kafir lagi. Semata jihad tu. Tapi jihad tidak serupa jihad itu. Hak tu hak musyabbihah. Tapi setengah ulama hukum kafir dah. Itikad Tuhan jihad. Ini akhir zaman banyak ni. Habis mana atau murtad? Murtad suaminya. Apa suaminya? Perempuan yang muslimah. Ini maknanya suami Islam, perempuan pun Islam. Tiba-tibanya suami itu murtad, na'udzubillah. Ini akhir zaman banyak. Bagi kita sendiri ni masalah. Nikah lagi. Mana buat guna hukum. Pergi nikah dengan bini, lepas tu adalah semua ayam macam-macam. Orang semua babi ya semua ayam. Semua ayam. Murtad tu kalau tu mengucap semula. Susah dah. Maknanya lah murtad suami bagi perempuan yang muslimah, murtad. Jadi apa yang suami itu Islam, masuk Islam sebab siapa? Bukan sebab isteri. Bini kafir. Tiba-tibanya suami masuk Islam, makanya bercerai di antara suami isteri itu dengan sebabnya suami, kerana suami yang masuk Islam ada bini dah. Atau murtad suami bagi perempuan yang muslimah. Jadi sebab apa kan? Apa yang tu lelaki saat ni murtad, na'udzubillah, maka hukumnya nak pisah. Hukumnya nak pasah di antara suami dan isteri. Lepas tu sebabnya murtad ini adalah bukan isteri. Kalau isteri yang murtad, dia panggil sebab isteri. Dan ni suami yang murtad. Sebab tu saat ni katanya dengan tiada dengan sebab perempuan. Dia panggil sebab suami dia. Atau li'an suami, supaya li'an lepas dah. Li'an adalah apabila suami saat ni dia menuduhkan isteri dia berzina dengan tidak ada saksi 4 orang. Walau tidak cukup saksi 4 orang lelaki, makanya panggil tuduh zina. Walaupun dia nampak dengan mata kepala dia, hukumnya tuduh li'an. Maka li'an itu adalah dia panggil sebab suami. Sekarang suami yang tuduh. Kerana suami yang tuduh bini dia zina. Maka itu panggil supah li'an ini dia panggil sebabnya bukan pada isteri, tapi sebabnya ialah suami, kerana suami yang menuduhkan zina. Apabila tuduh zina, makanya tidak adanya saksi 4 orang, maka suami kena rotan.
Kena rotan lah 80 rotan tu kerana tuduh zina qazaf. Apalagi itu maknanya suami nak lepas badannya kena rotan adalah kena sumpah li'an 5 kali. Apabila suami sumpah li'an 5 kali makanya ada rajam terkena di atasnya isteri. Apabila terkena di atas isteri kena rajam, makanya isteri nak lepas maka dia pun sumpah li'an 5 kali ke. Maka akhirnya dua tu pisah. Apabila pisah yang ada suami isteri tadi dengan sebabnya suami maka tak kena bayar maka wajib kena bagi mut'ah. Maka wajib nak bagi mut'ah tu, harta tu. Kerana Nabi suami yang sumpah li'an dulu. Nawilah mut'ah tu harta apa dah. Tu atas mut'ah iaitu harta yang diberi suami akan isterinya tak kala bercerai. Mut'ah itu wajib bagi suami mana atas suami memberi akan isterinya yang ditolak, yang tiada dapat tengah isi kahwinnya sebab berkahwin dengan tafwid dulu. Dan demikian lagi jika tolak daripadanya dukhul dah. Nawi mut'ah lah. Atau ada sebab itu daripada yang lainnya, gapo lainnya? Lain daripada keduanya. Dia panggil nyo tu tak rajak ataupun daripada tu panggil idafah tu. Idafah mana min Yang lainnya gaponya? Daripada kedua laki isteri. Bukan sebab tu pada suami isteri. Bukan keluar padanya suami isteri sebab tu. Misalnya seperti dibuati faraknya. Seperti dibuati faraknya, farak bagi suami, farak anak cucu dia. Farak mana anak cucu bagi suami tu? Far'un dia. Mak pak panggil asal. Anak panggil farak. Mana dia boti, dia setubuh akan faraknya suami. Itu dia boti faraknya. Fa'il tu. Dia fa'il. Dia boti anak tengok kecik per dia. Dia boti oleh farak fa'il. Fa'il. Mana dibotikan oleh faraknya, farak bagi suami. Anak atau cucu bagi suami itu giboti. Boti siapa? Akan isteri asalnya, asal bagi farak tu. Lagi boti mok tiri dia masalah. Ini banyak ni kalau kafir banyak. Ayah bini hak muda, tiba-tibanya bini tu nak gawe hak anak dah. Tiba anak pergi zina, anak pergi tidur dengan bini hak pak. Ada bini pak dia tutuk dia masalah. Ni banyak ni kalau Korea banyak, Korea atau Jepun banyak. Dah. Banyak berlaku lah. Thailand pun banyak Thailand. Ni. Jadi maknanya farak tu ilahnya boti isteri asal dia. Atau akasnya akah bagi boti faraknya. Maknanya asal lagi boti padanya boti bini farak dia. Tu matua di boti natu dia. Lepas tu boti itu dengan syubhat. Dia boti syubhat. Maknanya dah keliru lah syubhat. Dia ingat atas bini dia lagi silap bilik, salah bilik. Tersalah bilik makanya boti syubhat. Alik puwe ya masalah syubhat tu alik jatuh. Dah. Kalau alik puwe pun kira juga tapi dia panggil nak bak ini adalah dikirakan sebelah lelaki tu. Kalau hak bini tu, kalau hak puwe tahu, puwe tu zina. Puwe tahu dah bukan tak lelaki dia. Dia serah juga tu panggil zina. Hak puwe tu zina, hak jatuh tu panggil lelaki tu panggil syubhat. Sebab tu bak kira syubhat ni adalah kira hak lelaki lah. Mana boti dengan syubhat? Dia rezeki dia ni. Syubhat. Jangan buat syubhat. Atau disusu. Ni. Maknanya atau anak boti bini pak atau pak atau boti bini atau anak dia dengan syubhat. Atau disusu upama fa'il. Disusu mana menyusu. Kecik bebe gitu ni. Disusu mana menyusu upama ibunya. Jadi upama ibunya ibu bagi salah seorang suami isteri tu. Nyo tu urut rajak situ. Maknanya upama ibu, ibarat upama tu maknanya asal dia lah. Upama tu maknanya mahram dia lah, tu upama. Mana hak asal gini? Disusu ibunya dan upamanya, upama ibu. Tu kaedah bahasa upama nak baca gitu. Maknanya dubakan lafaz upama dulu. Maknanya disusu ibunya dan upamanya. Tapi dia potong dan dia lafaz upama tak ada penah nahwu ke. Mana menyusu oleh upama ibunya, ibu bagi salah seorang daripada suami isteri dia. Emo ibunya isteri, emo ibunya suami menyusu. Atau anaknya, anak bagi seorang tu. Mana upama anak dia atau cucu dia tu upama lah. Anak tu atas pada ibu. Mana menyusu oleh upama anak dia. Anak dia, cucunya menyusu. Menyusu siapa? Menyusu salah seorang daripadanya ilahnya suami isteri. Menyusu. Maknanya suami kecil masalah ataupun bini kecil lagi. Bini baru umur setahun lebih. Makanya tiba-tiba ibu suami itu pergi menyusu bini dia.
Maka itu bukan sebabnya suami isteri, mak yang menyusu. Ada nikah anak dia ataupun nikah sama anak kecil-kecil. Anak dia hak lelaki pun umur setahun, hak perempuan pun umur setahun. Lepas tu nyalah boris dia, wali dia bakal nikah dia. Wali nikah tak ni, tiba-tibanya makanya mak bagi suami itu pergi menyusu badinya. Ada bini hak kecil ni. Makanya berdua tu nak pasah lah sebabnya dia adik-beradik susu. Lepas tu sebabnya pasah tu bukan sebab suami dan bukan sebabnya isteri, hanya ibu dia. Tu je panggil yang lain je panggil. Atau ada sebab itu lain daripadanya keduanya. Seperti ini anak giboti. Apabila anak giboti tu bini suami, bini ayah dia, berarti maknanya no ada iddah syubhat. No pasah lah. Di antara tu. Apabila anak giboti padanya bini ayah dia, maka no pasah di antaranya tu ayah dengan bini tu. Tak boleh. No pasah dah sebabnya ada boti dah. Sebabnya seolah bini anak dah, seolah itu. Cuba kak kalau anak kalau pak tu giboti bini anak, maka dua tu adalah pasah. Tapi pasah ini dia panggil bukan padanya suami isteri dah. Hanya orang lain, iaitu anak dia. Suami isteri tak ada kena mengena tapi sebab anak tu giboti, salah wati ataupun ilahnya ayah tu salah wati. Ini misal dia. Habis kalau tu maknanya apabila bukan sebabnya suami isteri sepertinya wati subhat. Gitulah. Anak atau orang lain samalah wati subhat. Atau menyusukan ilahnya tu ibu dia ataupun ilahnya anak dia. Maka adalah segala perkara itu wajib mut'ah. Maka adalah perkara tersebut itu iaitunya perkara yang bercerai ini bukan daripada suami isteri itu. Wajib jenis atas suami mut'ah, wajib mut'ah lah. Maksud cerai adalah ni bayar mut'ah. Nak bayar ni. Ni kita banyak tak bagi dah. Tak bagi dah kita. Lebih lagi tak tahu bak ni. Nawi lah. Mutu sebuah ke, tali tekak ke, nawi ke bini. Dan sunat mut'ah ni sunat. Hak saat wajib. Dan sunat mut'ah itu bahawa jangan dikurangkan. Mana sunat hak maksudnya kita bagi mut'ah itu jangan bahawa dikurangkan daripada 30 dirham. Jangan kurang harga nilai dia daripada 30 dirham. Satu dirham ni berapa riyal? Berapa ringgit ya? Kalau satu dinar tu sekarang ni lebih kurang 600 atau 700 kalau satu dinar. 600 ataupun 700 RM. Tapi dirham ni yang murahnya dirham. Dirham tu perak. Satu dirham ni dalam berapa puluh 20 ringgit masuk gitu satu dirham. Satu dirham dalam 20 ringgit. Kalunya satu dinar 600 ataupun 700. Dinar tu emas. Mana jangan kurang padanya lah 3 dirham mana nabi 60 ringgit. Sunat. Masalah bayar mut'ah jangan kurang padanya 3 dirham. Mana nabi lah 100 ringgit ke. Kalau satu dirham tu 20, mana nabi lah 70, jangan kurang pada 3 tu. Mana 60, 70 atau 100 ringgit. Dirham. Dan jangan sampai setengah isi kahwin, jangan sapanya mana sunat lah ni. Kalau nak lebih pun tak apa. Tapi hak sunat, jangan mana sunat. Sunatnya jangan sapalah setengah isi kahwin. Kalau isi kahwin 10,000, maka jangan sapanya 5,000, 4,000 tak apa dah. Maknanya jangan sapanya separuh. Jangan separuh dan jangan kurang pada 3 dirham. Tengok isi kahwin lah. Kalau isi kahwin $1,500, makanya jangan sapa 700,500. 700 ataupun 600 gitulah. Atau mut'ah dia. Tengok isi kahwin. Sunat. Kalau nak bagi bangalo pun berilah. Cuma sunat jangan. Habis dan yang wajib. Jenis atas zuk. Mana mut'ah yang wajib? Yang tu maknanya mausuf mazuf. Dan mut'ah yang wajibnya, mana wajib atas suami itu barang yang reda oleh keduanya, barang apa harta tak apalah. Ada keduanya dua suami isteri, apa harta tak apa, yang pentingnya reda, telefon ke, emas ke, ada butu ke, ataupun baju ke atau messenger ke, yang penting adalah harta itu yang diredai oleh suami isteri. Kalau nak mahal sangat suami tak setuju tak ada ke? Yang sepatutnya lah. Nak minta apa rumah banglo. Mana boleh bagi rumah banglo. Benggerap suami. Habis maka jika berbantah dua laki isteri itu padanya qadarnya, dok balah. Ini tak setuju, hanya nak banyak, hanya nak sedikit. Ada dua suami isteri itu qadarnya qadar mut'ah. Maka hendaklah ditakdirkan oleh qadi, mana disakatkan oleh qadi
dengan tiliknya tu qadi. Tilik guna hal keadaannya qadi tu diiktibarkan, mana tu mengirakan hal kedua laki isteri. Mana nak tengoklah suami tu tok qadi maksudnya sakatnya tengok kelakuan semaya isteri tu cara mana. Kalau isteri tu orang berada juga, orang yang sedap juga, jangan yang murah sangat. Dan kalau nyalah suami pun ilahnya orang miskin, janganlah tinggi sangat. Tengok keadaan suami isteri tu berapa hak sepatutnya. Jangan murah sangat dan jangannya ilahnya tinggi sangat. Tengok sepatutnya lah. Sekadar tu, sekadar pada tok qadi. Mana masalah semua tu ialah kembali pada tok qadi. Sebab tu tok qadi nak ngaji kita ni. Mana kalau tak ngaji pun ialah nak ngaji kita macam ni lah kita. Bab-bab ni. Ada setengah tok qadi moh kita ni tak ngaji lagi kita tak. Jadi tok qadi dah. Bahawa hukum selera habis. Nak jadi tok qadi ni. Lebih lagi orang Malaysia ni. Ada orang Malaysia tu banyak jadi tok qadi. Habis marak master ke apanya jadi tok qadi masalah. Tok qadi no bab ni no panah. Tapi dia mau cerita tok qadi di pasir mah. Deh. Dia panah je bijak bab-bab balahnya panah. Kecil. Panahlah. Itu dia. Ni ana kembali nak jadi tok qadi kalau ilmu saja tak ada. Ilmu bijak tapi nak selesai masalah tak pandai tak jadi kan bukan masalah. Dia kena bijak. Di segi hukum dan juga di segi pelaksanaan tu. Nak pandai. Kalau kita pandai kita saja tak ada. Anda tengoklah bijak juga dah. Belajar dua-dua tu. Tapi hak beli kitab tu lebih aula. Dapatannya ialah pandai selesai masalah tapi tak betul dengan kitab. Hak tu bahaya. Tapi banyak tok qadi Malaysia tu ngaji tinggi-tinggi. Kita tak support tok qadi moh kita. Tok qadi moh kita tak ada ngaji ke apa. Tok qadi dah. Habislah kalau nak ngaji habis ni dulu. Nak jadi tok qadi tu. Ataupun ialah pandai baca kitab sendiri tak apalah. Ada pandai sendiri baca sendiri. Adapun jika bersalahan. Jika bersalahan dua laki isterinya pada qadat isi kahwin. Bersalahan maknanya balah jugalah. Berselisih, bersalahan, berbalahan di antara suami isteri pada qadat isi kahwin. Hak tadi maknanya qadat mut'ah, ini qadat isi kahwin. Jadi apa yang balah pada tu qadat mah kahwin, ya tiliklah pada mut'ah tu berapa. Atau berbalahan, bersalahan ia mana ia keduanya, ia mana keduanya. Bersalahan ia mana keduanya. Keduanya suami isteri ni sifatnya jadi pada sifat. Sifat mana pada sifatnya pada sifat bagi mah kahwin tu. Hak ni katanya kahwin tu mah kahwinnya adalah yang duit dolar. Hak ni katanya tak duit RM masalah. Tu sifat dia. Seperti ni bisa seperti berkata salah seorang pada keduanya. Salah seorang daripada keduanya suami isteri katakan 3 tahil. Tahil tu maknanya nama satu sukatan. Dia kata 3 tahil. Bukan tahil. Buat tahil habis tahil. Mana satu sukatan, 3 sukatan. Katanya satu tahil, satu guni lah mereka. 3 tahil. Atau dan seorang mana seorang lagi kata 2 tahil. Hak nung, hak bini kata 3. Hak suaminya kata 2. Macam itulah. Jarang kalau suami kata 3, isteri katanya 2. Kalau ikannya ialah suami yang nak sedikit dan isteri yang nak banyak. Isteri katanya 3 tahil dan suami katanya 2 tahil. Atau kata seorang tunai. Ini sifat kan ni. Jadi seorang kata tunai dan kata seorang lagi bertangguh maknanya muajal. Ini katanya lah tunai dah ada. Ini katanya lah nak bayar selalu. Ini kata dah ada tempoh setahun. Maka bersumpahlah keduanya di indil qadi. Maka bersumpahnya jadi di situ qadi sumpah not tepai qadi. Masalah sumpah tidak sah kecuali di situ tepai tok qadi atau hakim ataupun naib dia. Maka bersumpah keduanya suami isteri, lepas tu sumpah wallahi sama sumpah belaka ni. Semua pakai akan sumpah. Kemudian dia selepas sumpah, kemudian dipasahkan kemudian dia dipasahkan mahar itu. Maknanya pasahlah mahar tadi kerana balah. Maka tok qadi katanya hak yang dia sebut tadi adalahnya semua dipasahkan semua. Mana terbatal semua. Hak kata 2, hak kata 3 pun semua batal. Hak katanya tunai katanya lah tangguh pun semua batal. Lepas tu diberikan jadi maka diberikan. Diberikan maka wajib diberikan mahar misil ju. Jadi hak musama tadi, hak nun katanya sekian-sekian, hak ni katanya sekian-sekian dia balas itu.
maka hak musamma adalah batal. Kerana apa? Kerana kedua-dua supah. Tapi kalau yang isteri yang supah, suami tak supah, benda suami. Ini masalah kedua-dua supah. Kalau dua-dua supah maknanya adalah sama-sama menang. Tak boleh nak hukum yang mana betul, yang mananya salah. Maka apabila itu maka dibatalkan hak musamma. Apabila batal musamma maka kembali pada mahad misli. Mahad misli. Ini kembali situlah. Tapi kalau suami yang supah, bini tak berani supah, benar lah. Kalau supah kedua-dua barulah batal. Dia panggil tanakut dua ni. Maka jika mendakwa perempuan nikah jenis akan nikah, mana akan bahawanya dia sudah nikah dah. Seorang perempuan didakwa depan Tok Qadi, katanya dia dah bersuami, dah berkahwin dah. Dan isi kahwinnya mahar misi, lepas tu dia dakwa atas pada nikah. Dia katanya masanya tu sebut isi kahwin tu adanya sepatutnya harganya mahar misi, bukannya musamma. Dia dakwa gitu. Dakwa tak sudah nikah, lepas tu mah kahwinnya adalahnya yang harga sepatutnya dia RM10,000 masalan. Lepas tu maka ikrar, maka mengaku ia suami. Lepas tu apabila dakwa itu, suami pun mengaku ia suami itu. Mengaku apa dia? Nikah perempuan jadi dengan dia. Dia mengaku tak, ya bini dia. Betul bini dia. Tapi dan ingkar ini, padahal ingkar ia suami akan isi kahwin dia tak ada. Dia dah bukan isi kahwin mahar misli itu. Hanya yang sebut dalam akad tu RM1,000 ya. Hak misli dia adalah RM10,000. Lepas tu suami kata tidak. Yang maksud saya akad nikah tu alahnya ayah dia, wali dia sebut katanya mah kahwinnya RM1,000. Tapi sepatutnya ialah dia tu adalah RM10,000. Baik nikah tu. Mana dia mengaku sama-sama dakwa atau dia mengaku ataupun suami isteri, tapi dok balah pada masalah isi kahwin. Atau diam daripadanya, atau diam ia suami tu. Diam daripadanya isi kahwin. Dia tak ada ikrar apa dah? Tak ada ikrar. Dia tanya, dia bini saya. Tapi masalahnya bab mah kahwin tadi dia senyap saja. Dia tak adanya ikrar dan tidaknya mengaku. Maka ditentukan ini oleh qadi apabila masalahnya itu jawab jika tu. Jika dakwa macam tu, maka ditentukan dia baru jawab. Tu panggil jawab jika. Adapun maka ikrar tu panggil ataf tu. Maka ikrar dan ingkar tu semua ataf. Hak jawab di sini. Jawab masalah tu adalah maka ditentukan oleh Tok Qadi akan dia suami. Ya dah. Bukan dituntut. Dia menuntutkan, diminta, dimutalabah oleh Tok Qadi akan dia suami, suruh menyatakan. Mana tutup akan suami, suruh apa? Tutup akan menyatakan, menerangkan isi kahwin bagi isteri tu. Maknanya apabila diingkar dan ataupun dia, makanya pihak Tok Qadi suruh dia menentukan berapa yang kamu tu bayar ke mahar kahwin kepada dia. Suruh menentukan. Mana alik suami lah. Masalah mahar kahwin adalahnya alik suami. Kerana apa? Kerana masalahnya alahnya bak duit. Apabila bak duit, bini kata mahar. Lepas tu nyanyi kepadanya tu muda'alih. Bini dakwa banding tu mana mudai. Mudai dakwa tanya alahnya harganya sekian-sekian mahar. Tapi hak alim muda'alih dia katanya murah. Kalau tu masalah ini adalah dia benarkan pihaknya tu suami, kerana suami panggil muda'alih. Maka ketika itu adalahnya pihak Tok Qadi suruh dia menentukan berapa. RM1,000, RM3,000 kau ikut dia lah. Lepas tu maka jika ini ada tafsir lagi. Maka jika disebut qadat mah kahwin dan kata perempuan lebih lagi. Jadi mah tu disebut. Suami saat ni menyebutkan qadat katanya RM2,000 atau RM3,000. Kemudian isteri itu katanya tak RM5,000. Dia katanya lebih lagi. Maka bersumpah keduanya. Maka dia sumpah mana disuruh sumpah oleh Tok Qadi akan keduanya. Kalau suami katanya tak, hari itu adanya RM3,000-nya, bini kata tidak, RM5,000. Maknanya Tok Qadi menyuruh dah. Kalau Tok Qadi menyuruhkan mentu, suami pun menentu kata RM3,000. Kemudian tu isteri tak setuju lagi dah. Tidak. Sebenarnya mah kahwin hari itu adalah RM5,000. Maka apabila tu berbalah lagi, makanya Tok Qadi suruh sumpah keduanya masing-masing. Sumpahlah wallahi itu. Lepas tu maka jika enggan, ada tafsir lagi ni. Dia panggil sambung lagi. Maka engganlah, tidak maulah suami itu daripada bersumpah. Kalau suami tak nak sumpah dan meninggalkan baca gana ni. Dan meninggalkan mukar. Baca mukar. Dan meninggalkan mukarnya, dia tak nak sumpah, lepas tu meninggalkan. Tinggalkan mukarnya, mana mukar benar yang dia mengaku tu. Mukar mana mukar bih. Mukarun bih. Kalau yang mukir,
orang yang mengaku. Kalau muqarrun alaih, orang yang mengaku atas dia, iaitu mudda' alaih. Kalau muqarrun bih, dia panggil benda tu. Mana meninggalkan akan sesuatu hak dia mengaku tu. Ada hak muqarrunnya, muqarrun bagi suami dia. Dia tinggallah, dia tak nak sumpah, kemudian apa yang mengakukan, yang didakwakan tadi dia pun tinggal. Lepas tu maka bersumpah isterinya itu, lepas tu suami isteri sumpah. Jadi hak dia panggil al-bayyinah 'alal mudda'i wal jamin 'alal mudda' alaih. Maknanya mana mudda' alaih itu kepada suami. Suami itu yang didakwa mudarat atas dia, mudda' alaih. Awal mudda' alaih, lepas tu isteri tak ada saksi. Dalam hadis Nabi maknanya apa lagi itu, maknanya isteri tak ada saksi. Apabila saksi tak ada saksi, maka ilahnya pihak mudda' alaih no supaya itu suami. Kerana suami itu bini mari dakwa. Bini dakwa katanya ilahnya harga sekian-sekian. Suami kata tak, harga sekian-sekian. Berarti mana suami mudda' alaih, ketika itu adalah suami no supah. Tapi kalau suami tidak supah, dia panggil supah marududah. Ada isi tak ada saksi, apabila tak ada saksi maka dia supah pihak mudda' alaih itu suami. Kalau suami tak mau supah, maka panggil supah marududah, itunya isteri yang supah pula. Apabila isteri berani supah, menanglah. Dah menang. Kalau isteri supah, maka menanglah. Dia panggil supah marududah, yamin marududah. Hak sebenarnya, hak asalnya adalahnya isteri itu ada saksi. Ada apabila tak ada saksi, maka disuruhkan suami supah. Kalau suami supah, menang. Selesai, menang dah. Tapi kalau suami tak mau nak supah, maka isteri ada satu jalan lagi panggil supah marududah. Kalau isteri itu beraninya tu supah, maka dia dapat menang. Tapi kalau isteri tidak mau supah juga, hukumnya tak menang lah. Situ. Ada kita ni 3 muka surat. Baca pun nak tukar habis kan. Mana kita ni? 31 dah tak? Naskah ini habis. Makanya bersumpah jadi disuruh sumpah akan isteri. Bersumpah maknanya disuruh sumpah akan isteri, iaitu lepas tu maka disumrah beri barang yang dakwa oleh isteri itu. Jadi apa yang isteri sumpah, maka disuruh oleh tok qadi akan orang yang akan suami itu. Suruh apa? Beri makna memberikan barang yang dakwa oleh isteri itu. Nabi. Kalau isteri dakwa katanya 5,000, Nabi lah, kerana bini yang sumpah. Lepas tu akhirah serah pada Tuhan lah. Serah pada Allah tu. Dunia ni adalah orang yang yang sumpah yang menang di Islam kita. Dan jika mendakwa oleh perempuan dengan katanya perempuan, berkahwin engkau akan daku pada hari begian-begian. Mana hari Khamis masalan. Jadi orang perempuan ni dakwa. Anak masalah. Dakwa dengan kata dia, pada dakwa dia kata kena, berkahwin engkau ya ayah. Engkau kahwinkan saya, akan daku akan saya pada hari begian-begian, mana hari Khamis masalan. Nikah 1,000 mana dengan RM1,000. Dan pada hari begian-begian 1,000. Jadi nikah. Mana engkau nikah akan daku pada hari begian-begian, begian-begian mana itu kinayah padanya hari tertentu lah. Nikah 1,000. Dan pada hari begian-begian hari Sabtu 1,000. Kalau engkau sini bukan wali ni, suami engkau. Mana berkahwin engkau iaitunya mana menerima kahwin engkau tu Zaid, suami dia lah. Engkau mana suami. Mana dakwa lah, dakwa katanya masa hari itu mung terima nikah akunya adalahnya RM1,000. Dan pada hari lain pula RM1,000 pula, 2 kali lah. Nikah 2 kali. Nikah dah cerai kan? Apabila nikah cerai dah, lepas tu nikah semula. Berarti maknanya hari sekian-sekian RM1,000 dan hari sekian-sekian RM1,000. Maka jika ikrar, mana mengaku suami itu, kalau dakwa oleh perempuan macam tu, kemudian makanya suami pun mengaku akan kedua ada akad itu, mana 2 kali akad. Akad hari itu sekian-sekian, hari ini sekian-sekian, 2 kali. Atau ada saksi, ataupun suami tak mengaku, cuma ada saksi. Ada saksi, maknanya suami tak mengaku lah. Tapi ada saksi 2 orang. 2 orang lelaki menyaksikan bahasanya memang hari itu dia kahwin, hari yang pertama
adalah 1,000 dan hari yang kedua adalah 1,000 juga. Jawabnya maka sabitlah 2,000 itu nak bayar 2,000 lah. Kerana apa? Kerana suami yang mengaku ataupun ada saksi. Kalau saksi bohong, nanti akhirah lah. Istilah kitanya senang lah. Maknanya orang tak ada saksi tu, no sobat dah. Habis. Maka jika didakwa oleh suaminya, oleh suami seorang tu, tiada aku dukhul pada dua nikah itu, tiba-tiba balas lagi. Dia katanya, saya belum dukhul lagi. Kalau tak dukhul lagi, maknanya bayar separuh lah. Dua kali kahwin tu, saya tak pernah dukhul. Atau salah satu daripada dua nikah tu, maknanya saya adanya waktu satu kalinya. Nikah yang pertama saya ada dukhul, tapi nikah yang kedua saya belum lagi. Ataupun nikah yang pertama saya tidak dukhul, kemudian cerai. Apabila cerai, saya nikah kali yang kedua, barulah saya dukhul. Mana salah satu. Ada kalanya yang pertama, ataupun ada yang kalanya yang kedua. Jawabnya maka dibenarkan, ditimukan oleh Tok Qadir dakwanya dakwa suami, tapi dengan supahnya suami. No supah. Kalau suami berani supah, wallahi saya tidak pernah dukhul lagi. Dia dakwa itu. Makanya menanglah. Kalau tak berani supah, kalah. Awal supah dan gugut setengah isi kahwin isteri tu. Mana maklum dah kalau sebelum dukhul separuh. Kalau dah dukhul habis. Habis ingat ni. Habis ingat. Dah dukhul dah habis licin 15 dah 1,500 habis. Dia. Ni tak apa je baik lama dah. Ada. Tak kenal lagi dah. Tetapi jika didakwa oleh suami ada nikah yang kedua itu tajdid. Tajdid. Tetapi mana dalam hal macam tu panggil istidrak padanya didakwa tadi. Tetapi jika didakwakan oleh suami, mendakwa oleh suami atau mengaku oleh suami ada nikah yang kedua itu tajdid. Mana membarui. Bukan nikah dua kali tapi tajdid. Contoh tak? Nikah kali yang pertama kerana nak sembunyikan mas kahwin. Tak kita nikah senyap panggil saksi 2 orang, kemudian ada wali nikah siap-siap. Ada aku nikahkan dia anakku harga tu isi kahwinnya 10 tu mana 1,000 RM1,000 masalah. Kemudian kalau nak biar orang lain ramai tahu tu mana malu. Kemudian makanya apabila orang ramai itu datang dia pun nikah semula. Nikahnya dengan imah kahwinnya 10,000 masalah. Berarti mana nikah yang kedua tu nikah tajdid. Jadi suami tu dakwa tanya memang nikahnya 2 kali tapi kali yang kedua adalahnya tajdid saja, bukan 2 kali nikah. Tapi sebenarnya yang kedua tu maknanya membarui supaya tajammul saja. Mana supaya orang ramai tu nampaknya mahal saja imah kahwin tu. Mana suami tu mendakwakan ilahnya 2 kali, betul, tapi kali yang kedua adalah tajdid, bukan nikah 2 kali. Bagi yang pertama juk mana tajdid membarui, bagi yang pertama juk mana ulang kalilah, bukannya 2 kali nikah. Tapi sekalinya. Maka tiada ditimu. Jadi apa yang dakwa macam tu maka tidak ditimu oleh Tok Qadir dakwaannya itu. Wallahu muwaffiq lis-sadadi. Maknanya tak ditimukan. Tak timu dak bak ni. Apabila tak timu kena bayar 2,000. Kerana kali pertama 1,000, kali kedua 1,000. Tapi wallahu muwaffiqu lis-sadad. Habis babut talaqi. Ku apa dah kita? 3 minit Babu talaqi ini suatu panjang dah nampak ni. Baru tolak dah. InsyaAllah wallahu alam. Cepat dah nak habis kitab ni. Sallallahu rabbuna ala nur